أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أتاهم ما أنذر آباؤهم. Demi Quran yang penuh dengan bijaksana, Quran ini turun daripada Allah yang maha gagah lagi maha ke-19. Tujuannya litunzira, supaya kamu menimbulkan rasa gerun dalam hati orang yang tak pernah ditimbulkan kegerunan sejak daripada zaman-zaman. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Sajdah, yang biasanya Nabi kita baca surah Sajdah rakaat yang pertama subuh pagi Jumaat, pagi tadi, subuh pagi tadi, yang kalau kita ada bersama di belakang Nabi Muhammad SAW sebagai makmum, maka beliau biasanya membaca rakaat yang pertama surah Sajdah yang berbunyi Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira juga. Surahul Azim. Yang biasa sudah kongsi Fadil yang berhormat Sujaya PAS Negeri, sekalian pimpinan PAS Kedah, Darul Aman, peringkat negeri, peringkat cawangan, bahagian dan cawangan, sekalian petugas-petugas yang bekerja keras untuk menjayakan majlis malam ini di bawah tajuk Iktibar Nasumi. Para hadirin sekalian, walaupun saudara-saudara semua tahu saya masih dalam pantang, tapi untuk jalankan tugas kita sebagai seorang pejuang Islam, kita perlu bergerak mengikut kemampuan kita. Kita gagah, kita bekerja cara kita gagah. Kita lemah, kita bekerja cara lemah. Kita uzur, kita letih, kita bekerja cara letih dan uzur. Kerana kita tidak perlu pada bertumbuk, tak perlu pada buku tangan, perlu pada fikrah yang baik. Satu daripada tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah basyiran wa nadhira. Tugas Nabi Muhammad ialah pertama basyiran, yang kedua nadhiran. Basyir makna membawa berita yang menyenangkan, yang kalau kamu buat begini, iktikad begini, kata begini, kamu akan diberi ganjaran di dunia, hiduplah keadaan selamat, di akhirat juga keadaan selamat. Juga nadhiran, Nabi Muhammad ditugas untuk membawa berita-berita yang kalau kamu kata begini, kalau kamu akidah begini, kalau kamu buat begini, kamu akan dikenakan bencana di dunia baik, di akhirat baik. Timbulnya masalah tsunami yang setengah-setengah orang sebut ini perkara fenomena alam saja, bukan apa-apa. Orang ini pertama tak faham ayat-ayat Quran. Boleh jadi dia tak pernah baca pun, atau kalau baca pun baca dengan tujuan nak cari pahala saja, luar daripada fungsi Quran. Dua ayat yang saya baca sekejap tadi, awal surah Yasin, juga awal surah Sajdah, dua-duanya menyebut litunzira, supaya kamu membawa berita yang boleh menakut, yang boleh mengejutkan manusia. Para hadirin semua, kita hari-hari kita semayang misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita semayang bukan kerana jam pukul 5, bukan kerana jam pukul 1, bukan kerana jam pukul 4 petang. Kerana dulu kesyamsi, kerana pusingan matahari.
Matahari yang begitu besar, bumi yang begini besar, Allah boleh pusing 24 jam bertemu. Terus takut kata orang. Ini bukan kecil. Kita nak tolak motorkar kita kecil pun termengah-mengah. Motorkar kita kecil kalau weight bateri, kita tolak, panggil anak, panggil isteri, kadang-kadang tak tergerak juga. Allah pusing matahari daripada entah timur ke barat ke, daripada barat ke timur ke, 24 jam temu satu pusingan. Oleh yang demikian Allah minta kita semayang, bukan kerana jam 1, tapi kerana pusingan matahari begitu besar, pusingan bumi begini hebat ini memerlukan kamu renung sekejap. Bagaimana gagah aku dan bagaimana lemahnya kamu. Aqimus salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Naklah kamu tegakkan semaya kerana gerakkan matahari. Bumi juga bergerak, matahari bergerak, bumi bergerak, dan cikgu-cikgu yang mengajar ilmu astronomi, ilmu falak, perlu menjadikan gerakan matahari dan gerakan bumi sampai 24 jam temu satu giliran ini menjadi satu tajuk motivasi bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita faham bahawa walau bagaimana gagahnya kita, walau bagaimana pintarnya kita, walau bagaimana handalnya kita, nak tolak motorkar pun tak tergerak. Berapa Allah pusing matahari, berapa ribu juta batu kilometer pusingan dia. Kalau kira paras bumi saja, kalau sekadar saya ingat, kalau kira garisan paras dia 25,000 kilometer, 25,000 batu. Zaman hari itu, zaman saya hari itu sebut batu, sekarang ni sebut kilometer. Paras bumi 25,000 batu. Boleh pusing 24 jam temu satu pusingan. Maka kita diminta iktibar, kita diminta ambil iktibar daripada pusingan matahari yang begitu sekali hebat, dan tak berhenti-henti sejak daripada zaman dulu sampai kiamat, tak berhenti berpusing. Bukan dengan tenaga arang batu, bukan dengan tenaga petrol, bukan dengan tenaga atom, tenaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pusingan bumi, langit, dia tidak pusing bumi saja, segala galaksi berpusing sama. Sebab itu kita diminta semayang. Dalam semayang kita sebut wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Allahu akbar, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati. Ya Allah, itu aku hadap muka aku untuk Tuhan yang mencetuskan langit dan bumi. Segala 7 langit dan 7 bumi. Begitu 7 bumi itu dibuat, tak sebut pusing lagi. Jadi tsunami terlalu amat kecil banding dengan pusingan matahari yang kita diminta bacalah semayang. Terang bagaimana khusyuk tawaduknya aku, ya Allah. Nak lawan kuasa-Mu buat langit bumi, tak ada kuasa. Maka aku datang, berhenti kerja, berhenti makan, berhenti mesyuarat, berhenti meniaga, berhenti apa, datang Allahu Akbar dengan penuh tubuh yang maha suci, tubuh yang suci, mandi dah, wuduk dah, dan sebagainya. Ini semua iktibar. Kita semayang, arti kita ambil iktibar daripada kekuasaan Allah. Pusing bumi, pusing langit, aku datang menyembah-Mu, aku sungkur muka aku padamu atas bumi. Kita sekarang ni semayang tak kapek, sudah ada kapek letak serban negara mahal lagi. Akhirnya tidak berapa timbul keinsafan. Dan sepatutnya kalau nak insaf, buang serban, buang kapek, buang tikar, sentuhkan muka kita di atas bumi. Kapek agama, masjid pula agama, orang tak ada. Ini satu masalah juga timbul. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapek pun tak ada, tikar pun tak ada. Yang adanya ya tanah. Mereka sujud, sembang muka mereka atas bumi, melahirkan rasa insaf, rasa hina-hina diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan para hadirin semua, belum daripada ada tsunami yang berlaku di Sumatera baru ini, langit dan bumi sudah berpusing begitu lama. Allah telah tunjukkan kehandalan dia, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugas menjadi basyiran wa nadhira,
Tugas oleh Allah menjadi pembawa berita baik dan pembawa berita nakut menggerungkan. Dan ayat surah Yasin baik yang kita selalu baca. Umumnya dekat-dekat pilihan raya baca. Dengan tujuan buat pilihan raya, dia tak tahu. Tak sedar bahawa ayat awal surah Yasin lagi menyebut litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini para hadirin semua tajuk yang cukup baik. Kita mesti hayati. Dan dengan sebab itu saya tambah lagi. Sekali-sekala bila berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, kita diminta semayang. Khusus semayang gerhana. Al-khusuf wal-kusuf. Gerhana matahari dia panggil kusuf. Dalam bulan dia sebut khusuf. Zaman orang tua-tua di Kelantan dulu, bila berlaku gerhana bulan, dia ambil kayu, pukul pokok durian, pokok kelapa, hai berbuah lah. Kenapa tak berbuah? Macam-macam cerita khurafat yang berlaku di kalangan orang tua kita Melayu yang ketika itu penyebaran Islam tidak menyeluruh. Tak banyak tok guru, tak banyak tok lebay. Mereka hidup sekadar mana ilmu yang diberi oleh guru agama yang mereka mengajar, sekadar mana ilmu yang ada pada zaman dulu. Mereka tidak tahu semaya khusus, tak tahu pun zaman dulu. Tapi sekarang orang tahu semua. Bila berlaku gerhana, orang pergi masjid semaya. Kenapa? Kerana bukan senang nak pusing matahari ke, nak pusing bulan ke supaya timbulkan bayar. Ini bukan senang, bukan kerja manusia. Ada masa-masa galaksi berpusing menyebabkan bumi, matahari, bulan bertemu satu noktah dan timbul bayar. Ini bukan cerita senang, bukan cerita dongeng, cerita sungguh. Maka kita di bumi ini diminta sembahyang. Tanda bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih hebat daripada tsunami lagi. Oleh yang demikian, setengah-setengah orang yang mengatakan bahawa ini hanya fenomena alam, tak ada hubungan dengan itu. Orang ini bukan saja tak reti Islam, tak baca Quran. Dia juga serentak dengan itu menghakiskan perasaan gerun pada Allah dalam hati orang muda khusus. Orang muda-muda kita sekarang terlibat dengan dadah. Terlibat dengan dadah yang bermacam-macam nama. Terlibat dengan pecah rumah, terlibat dengan rompak. Sehari dua ni timbul cerita Samsung jalan raya. Kenapa? Kenapa 20 tahun dulu, 30 tahun tak ada benda-benda begini? Zaman dulu 30 tahun dulu orang Melayu usahakan dadah, arak pun tak minum. Sekarang ini timbul benda-benda begini. Nak harap pada polis. Pertama, polis sekarang yang saya tahu di Kelantan 400 orang, 400, hampir 500 penduduk Kelantan, seorang polis jaga. Manalah polis nak jaga orang 400 dengan seorang ni? Yang kedua, polis ni manusia. Macam Tok Guru juga manusia. Kalau Tok Guru boleh menyeleweng, lompat sana, lompat sini, tak tahu pasal. Ini kan polis. Polis menyeleweng juga. Pas nak buat, nak jaga macam mana pun dia kena buat polis lain pula jaga dia pula. BPR menyeleweng, kena buat BPR lain pula jaga BPR itu pula sampai beres. Dor tasasum kata orang surat. Perlu kita semai dalam hati anak muda kita gerun pada Allah, lebih pada gerun pada polis, lebih pada gerun tadi kan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewujudkan polis rasmi di zaman dia. Apa yang dia wujudkan ialah takwa pada Allah. Hingga sampai tiap-tiap hari Jumaat diminta semua orang Islam pergi ke masjid sembahyang Jumaat, yang kalau sembahyang Zuhur kita kena sembahyang 4 rakaat, tapi untuk sembahyang Jumaat kita diminta 2 rakaat saja ganti dengan 2 khutbah. Dan khutbah Jumaat ni mesti berkisar di atas 5 rukun. Rukun pertama ialah ittaqullah. Rukun yang pertama puji Allah. Yang kedua puji Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya ittaqullah. Dia tidak kata ittaqul polis, ittaqul BPR, ittaqul tali gantung, mustaqah lah.
Ittaqullah. Arab yang begitu degil, yang begitu bengis, yang begitu gedebek. Sina Umar Khattab, ketua gedebek Mekah, dia boleh menyerah diri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad orang buruan dia. Ada apa pada Nabi Muhammad? Bukan ada gari, bukan ada apa, tak ada apa. Tapi kesan daripada ittaqullah, mu kena gerung pada Allah yang buat langit, buat bumi, buat makhluk kamu sendiri. Umar berfikir betul juga. Betul cakap Nabi Muhammad. Siapa dia buat? Aku. Takkanlah dunia jadi sendiri. Bumi bukan jadi sendiri, langit bukan jadi sendiri, pokok kayu bukan tumbuh sendiri. Mesti ada jeru tumbuh. Akhirnya Sina Umar yang begitu keras hati terima Islam dengan rendah diri, dengan mencucur air mata, dan dia mengaku depan Nabi sendiri Muhammad SAW. Dia kata, ya Rasulullah, telinga aku masih terngiang-ngiang dengar suara tangisan anak perempuan aku yang aku tanam dia hidup. Arab jahiliyah dulu satu daripada tamadun dia ialah tanam anak perempuan. Anak laki-laki dibangga-banggakan, anak perempuan tanam. Sina Umar sendiri di antara orang yang tanam anak dia. Dan dia kata, saya sekarang masih dengar ngiang-ngiang anak saya menangis. Dia bawa anak dia pakai cantik-cantik, dia bimbang takut perempuan dia tanya nak buat panan. Dia pakai cantik, dia bawa sia-sia. Sampai tengah jalan dia gali lubang, dia tolak anak dia. Dan anak dia ketika tu umur lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. Kenapa ayah tolak mek atau kelantan dan dia cerita hati Nabi kita Muhammad. Punya keras hati Sina Umar. Terbira ittaqullah berkali-kali. Sina Umar mengaku, betul, Allah berkuasa. Dunia ni siapa buat? Takkan nak jadi sendiri. Sebab itulah bila kita bergerak, lebih lagi bila kita menanam, kita tanam padi, kita tanam apa, kita minta bismillah. Nak makan bismillah, nak tanam benih padi, nak tabur benih padi, bismillah. Bismillah ni boleh isti'anah, kata orang. Ya Allah, itu aku dengan pertolonganmu aku minta padi aku tumbuh kau. Sebelah bawah keluar akar, sebelah atas keluar daun. Bolehkah tuan-tuan semua tanam padi dalam tanah? Paksa bumi, bumi, mesti kamu tumbuhkan padi aku. Butir padi, kamu mesti pecahkan kulit kamu supaya keluar daun. Boleh. Tak ada samsai ni muka dunia ni boleh paksa tanah, boleh rejam dengan kaki dia. Tanah, kalau kamu tak tumbuhkan padi aku pijakmu, aku bakar. Tak jadi apa. Yang boleh ialah Allah. Maka kita berbismillah dengan nama Allah, dengan penuh pertolongan daripadamu, wahai Allah, tolong pecahkan mata padi aku. Sebelah bawah kamu tolong bawa akar untuk mencari makan, mencari baju. Sebelah atas kamu tolong bawa keluar daun untuk mencari oksigen, nitrogen dan sebagainya, bagi membolehkan dia besar, mengeluarkan buah dan sebagainya. Ini kesan daripada takwa kepada Allah. Jadi kalau boleh, dan mesti boleh, cikgu-cikgu yang mengajar ilmu geologi, yang mengajar ilmu astronomi, yang mengajar ilmu sains dan sebagainya, tolong ambil ayat-ayat begini sebagai teks motivasi, bagi membolehkan anak dia sejak kecil lagi gerun pada Allah. Bila gerun pada Allah, dia akan hormat pada bapa, ibu bapa, kerana Allah suruh hormat pada ibu bapa. Dia akan gerun pada cikgu sendiri, kerana Allah, kerana Islam ajar kita supaya kita hormat pada guru, hormat pada Nabi Muhammad SAW. Ya sebagainya. Ini kalau kaya sangat mustahak. Jangan sampai kita terpedaya dengan sains saja. Sains hanya menerangkan benda yang telah berlaku. Sains tidak ada saintis di muka dunia boleh buat benda tak ada. Tak ada saintis. Ahli sains tak boleh buat butir padi. Tak boleh buat seekor nyamuk, tak boleh buat. Butir padi yang telah ada, dari mana mari Allah Alam. Mari Brazil ke, mereka nak naik nama dia, dia kata kelapa yang ada di sini mari daripada Brazil. Brazil negeri dia. Dia tanya dia balik, hak Brazil mari di mana?
Yang Allah yang membuatkan kelapa, buatkan padi, membuatkan makan yang bermacam-macam makan, mak pada Allah, sayang pada Allah. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun abina. Ayat tu ayat dakwah, ayat geologi, ayat pertanian, ayat segala-gala. Para hadirin sekalian, simpulannya, tsunami baik, tak sebut apa payah. Satu kejadian, dan tiap-tiap kejadian yang begitu hebat, Allah menyebut dalam surah Al-Ankabut, fakullan akhadna bidhanbi, fakullan akhadna bidhanbi. Tiap-tiap tindakan yang aku lakukan dosa dia. Bumi ini bukan hak kita. Bumi Kedah, bumi Malaysia, bumi Kelantan, bumi Amerika, bumi Afrika. Bumi Amerika bukan orang Amerika buat. Bumi Malaysia bukan orang Malaysia buat. Langit, bumi, bahkan kita sendiri, kita, saya baik, tuan-tuan baik. Siapa buat kita? Takkan nak jadi sendiri. Kalau kita jadi sendiri, kalau bumi jadi sendiri, maka padi pun jadi sendiri. Tak payah kita cedung, tak payah kita tabur benih. Kenyang sendiri, lapar sendiri, sakit sendiri, kereta kena curi sendiri, lari-lari sendiri. Dah menjadi sendiri semua dah. Tak payah kita buat balai polis untuk mengadu. Boleh kata pakcik datang buat apa? Nak report kereta saya hilang. Hilang sendiri lah. Tak payah buat hospital. Kita pergi hospital, cakap sama doktor, doktor saya sakit. Sakit sendiri lah. Menunjukkan jadi sendiri tak ada, tak wujud. Yang adanya mesti berlaku, berpunca daripada yang menjadi alladhi khalaqa, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ayat pertama turun dari langit supaya Nabi kita membaca, belajar, buat kajian. Tapi syaratnya dengan nama aku, dengan daulat aku, dengan kebesaran aku. Kenapa aku alladhi khalaq, kerana aku yang membuat. Sejak daripada pasir debu yang kecil sampai ke langit galaksi yang begitu besar, aku yang buat. Kalau tak saya cakap, tak boleh buat. Menyebabkan kita telengu. Bila dunia ni orang lain punya, namanya Allah. Kenalah pandai-pandai kita tahu sistem peraturan disiplin hidup atas bumi Allah. Saya jadi menteri besar, kalau saya pergi ke rumah kampung, tak boleh buat pandai. Sebab saya menteri besar, saya nak naik rumah, saya nak pergi ke dapur lagi, tak boleh. Orang punya, bila orang punya ada disiplin dia, ada peraturan dia, kena duduk sini, sepatu kena letak di sini, payung kena letak di sini. Kita dah tahu muka bumi ni Allah yang punya, bukan kerajaan Malaysia punya, bukan kerajaan Kedah punya, bukan kerajaan Kelantan punya. Bila kita berada atas bumi orang lain, bumi Allah, tiba-tiba tak turut peraturan dia, macam mana kena rotan pun. Tsunami ni rotan. Sekali rotan habis berapa ratus ribu manusia mati. Sekali rotan. Fakullan akhadna bidhanbi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Wa minhum man khasafna bil ard. Wa minhum man aghraqna. Tiap-tiap tindakan yang aku buat kerana dosa. Ada dalam bentuk arsalna alaihi hasiba, bentuk aku kirim hujan batu. Ahli sains kata hujan batu ni berpunca daripada pertembungan udara angin bertiup 200 batu sejam misalnya, 500 batu sejam daripada timur barat, datang angin lain daripada barat ke timur dengan rasa yang sama, akhirnya berputar. Angin itu berputar sampai ke bawah, ada orang diangkat, orang ada manusia diangkat, ada kereta ditarik kereta, ada rumah dicabut rumah. Itu kata ahli sains. Tapi di sebalik kedatangan angin itu siapa dia buat? Bukan ahli sains. Ahli sains tak tahu-tahu. Aku buat. Kenapa? Aku nak empat kampung tu. Dosa sangat, jahat sangat. Ada yang aku arsalna alaihi hasiba, aku kirim hujan batu. Ada orang yang man akhadahu sayhah, aku
disambar oleh sayhah. Sayhah ni kita panggil suara deras. Letupan deras ke, Jibril pergi merau ke, Jibril pergi bersing ke, habis buah kampung mati. Kenapa? Sayhah. Wa minhum man khasafna bil ard. Ada di antara tindakan aku buat, aku telan dalam perut bumi. Tak kita panggil bumi mandap. Bumi mandap tempat kita ni sikit-sikit ya. Kalau mandap sebuah negeri, nak buat mandap sebuah negeri mandap. Ada aku buat. Dia memang sejarah telah berlaku. Qarun fa khasafna bi wa bidaril ard. Inna Qarun kana min qaumi Musa fa bawa alaih. Qarun ini Allah Taala sebut di bawah zaman Nabi Musa. Fa bawa alaih. Tu kau ceritanya sebab Qarun banyak harta. Harta dia punya banyak, anak kunci dia terpaksa letak atas kafilah unta. Kita ni anak kunci, kaya sangat anak kunci, kecil yang tak bola poket. Qarun tu anak kunci dia letak atas unta yang banyak. Sampai berat unta. Melawan Nabi Musa. Jadi Musa kata, Qarun, zakat tu macam mana? Zakat cari sendirilah, aku cari sendiri harta. Qarun berasa harta ni boleh kerana tenaga dia. Dia tak ingat dia sendiri ni makhluk Allah. Allah yang buat dia. Dan sebanyak mana harta yang dia cari itu bukan harta yang Qarun buat. Harta sudah ada, dibuat oleh Allah. Sebab itu sekarang ni pun bila zakat, bila orang kaya, Islam wajib zakat. Kenapa? Harta yang kamu dapat tu bukan harta yang kamu buat. Padi, zakat padi aku buat. Niaga aku buat. Niaga apa? Niaga balak aku buat. Niaga apa lagi? Niaga kereta, besi aku buat. Tapi di antara kita yang tak bayar zakat, semayang pun tidak, makan, minum, tidur tak semayang. Makan rezeki siapa buat? Padi siapa dia buat? Ikan di laut siapa dia buat? Sayur di darat siapa dia buat? Allah. Wa minhum man araqna. Ada di antara tindakan aku ialah tindakan aku selamkan, lepaskan dalam air. Semuanya bizambih. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Dalam surah Qadar kita panggil. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Allah timpakan azab atas kaum Samud kau. Dam-dama turun dum-dam turun pada dari langit bizambihim kan dosa. Dan akhir zaman bila bumi ini penuh dengan manusia-manusia asi, manusia diraka, Nabi sebut la taqumus sa'a illa ala yadi luka' min luka'. La taqumus sa'a illa ala yadi luka' min luka'. Kiamat ni tidak berlaku kecuali manusia kaki zina semua. Anak zina. Dia berzina dengan orang tu, berzina dengan orang. Dia Malaysia sekarang telah mulai berkembang sistem zina. Kerana galakkan tempat-tempat punca zina ni dibuat dengan begitu banyak. Naik kelab, berdua-duaan. Yang kita Kelantan, alhamdulillah, sejak daripada mula kita pas pegang Kelantan akhir tahun 90, cepat-cepat kau yang pertama saya buat ialah pindah akaun duit kerajaan, akaun kerajaan yang berada dalam bank, bermacam-macam bank yang semuanya ribawi, pindah daripada bank-bank yang riba ni letak dalam bank Islam. Itu langkah pertama saya buat. Yang saya tak mesyuarat pun dengan Esko, kerana mesyuarat ni perkara hak tak tentu lagi, halal haram. Hak tentu haram mesyuarat apa? Yang menyebabkan semua pengarah bank di Kota Baru datang jumpa saya. Saya cakap berapa kali dah. Jumpa saya, kata dia tu, nak berniaga macam mana kalau duit kerajaan yang beratus-ratus juta tu disimpan sempat. Dan Pakatan Inggeris sebut kalau simpan telur dalam satu basket bahaya. Telur banyak kita buang dalam satu basket, satu gagal yang bahaya. Letak bermacam-macam gagal. Kami kerajaan pun bahaya kalau bawa telur dalam satu basket. Kami nak berniaga pun payah kan tak ada modal. Kerajaan simpan. Saya kata tuan-tuan semuanya orang Melayu. Itu orang Melayu semua.
Tuan-tuan orang Melayu, agama Islam, tahu tak riba ni haram? Saya sebagai ketua kerajaan, parti saya sekali setahun ada muktamar di Kuala Lumpur. Apa kata muktamar di Kuala Lumpur sebut tanya, Ni Aziz, ketua kerajaan Kelantan, buat macam mana riba? Ketika tu kalau saya tak pindah sekarang lagi, atas dunia saya malu buka. Kempen orang nak buat Islam, tapi duit kerajaan simpan dalam bank. Akhir sekali orang tutup. Wati balik dan mereka lalu bertindak buat 2 kaunter. Tuan-tuan ingat, bank di Malaysia sudah memulai buat 2 kaunter hasil daripada tindakan kerajaan Kelantan, buang semua duit dia daripada bank-bank baru, letak dalam bank Islam. Nasib baik bank Islam dah ada. Kalau tak ada, saya buat sendiri. Nak beri lesen tak lesen masalah lain, tapi paksa kena buat cara. Semua ni kenapa? Bimbang takut bidzambih. Fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing tindakan yang aku buat kerana dosa. Atas dunia ni dalam Quran sebut ada 2 aja. Dosa apa ni, maksiat, yang Allah Taala sendiri isytihar perang, iaitu riba. Fa'dana biharbin minallahi wa rasulih. Yang keduanya, man adali waliyan faqad azantu bil harb. Mana-mana orang yang menggunakan riba, sistem riba, fa'dana biharbin, dia Muhammad beritahu iklan perang, aku sendiri nak perang awak. Apa kata kau nak perang dengan Kelantan? Ini saya. Manalah daya upaya yang ada pada manusia, menteri besar ke dalam menteri ke di lawan Allah. Jadi awal-awal lagi saya mengelak diri daripada berkaan Allah, tindakan Allah, dengan cara tarik, draw semua duit daripada bank ribawi, dan menyebabkan sekarang ini banyak dah satu-satu bank menggunakan sistem Islam. Dan saya buat kenyataan satu masa dulu, dan kenyataan tu ada di jabat saya. Rakyat Kelantan yang mengundi PAS tahun 90 semua boleh pandang, riuh habis. Rakyat Kelantan yang mengundi PAS tahun 90 sampai menang boleh pandang, riuh. Orang biasa makan kekik, hak nipi kecil tu, bila kita bawa bagi ikan tenggiri, dia kata buaya. Bukan buaya, tenggiri, raja ikan, king of the fish. Susah apa yang kita guna sistem Islam? Iman cacat. Alhamdulillah sekali ni makin berkembang. Dan langkah yang kedua di Kelantan buat arahan. Kemarin kita rasmi cawangan yang ke-7 di sebuah pekan namanya Jelawat. Arahan maknanya ganti pada sistem gadaian yang biasa digunakan secara tradisi di Malaysia. Hak kita gadai hak cara riba. Kita buang, kita tidak buang dah. Kita buat hak kita sendiri, bertanding dengan sistem hak riba, arahan. Wa in kuntum ala safarin farihanun maqbudah. Wa in kuntum ala safarin falam walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Tiap-tiap utang kena tulis. Islam letakkan apa ni, faktubu wa baktub bainakum katibul adl, kena tulis. Kalau penulis tak ada, kamu letak cagangan. Maka kita bubuh namus gadai itu arahan. Sekarang alhamdulillah arahan, orang Kelantan yang suka meniaga, nak jual wapetai, nak jual budu, nak jual tempayak, nak jual kepuk, nak jual apa, tak ada duit, dia buang emas gelang di tangan dia, buang emas di subang dia, letak di arahan nilai. Kalau 1,000, maka dia beri 500. Ada orang dia nak tebuh bila makcik, nak tebuh 6 bulan boleh, tebuh setahun boleh, tapi makcik kena upah saya jaga. Kalau harta makcik ni seorang ya, dalam kedai saya ni, saya tak apalah. Tapi kalau beratus-ratus, beribu orang pakat mari letak cagangan, macam mana nak jaga? Paksa kena sewa bangunan, paksa kena ada bodyguard, kena ada guard, kena ada alam, kena ada apa semua sekali. Jadi pakcik kena upah, makcik kena upah. Alhamdulillah kembang. Dan tahun ini kita akan cara lagi nak buka lagi 2 cawangan baru. Bukan 10 cawangan di Kelantan sekarang sejak dari tahun 90. Kerja-kerja begini ini arti kerja-kerja nahyu mungkar.
Kita sekat muka reba ni, muka yang besar sampai tu ajak nak berperang dah. Kita buat arahan. Dan ditiru sekarang arahan, sistem arahan ni tiru di bank-bank lain. Alhamdulillah, rakyat Kelantan dapat pahala baik. Kerana negakkan amru ma'ruf dan negakkan nahi munkar. Lain pada tu kita tutup semua nak naik kelab. Kerana bizambi ni dalam kepala kita orang Islam. Khasnya tubuh, Tok Lebai, Tok Ustaz ni dalam bizambi. Kalau ustaz-ustaz dalam kepala dia tak ada bizambi ni, itu ustaz upahan. Terompah kayu zaman ni. Kita nak pergi bilik air, nak pergi tandas, kita pakai terompah kayu. Nak basah lah wahai terompah, asal kaki aku bersih. Nak kena tarik ayam, kenalah buat terompah, asal kaki aku bersih. Tuan-tuan, saya nak sebut cerita dalam 2 minggu lepas. Bekas tim malam dalam teri Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Kelantan. Ucapan dia dalam sebuah ceramah, dia sebut pada saya ada 3 ustaz. 3 ustaz dalam parti dia hari itu buat masalah. Pergi jumpa Dr. Qardawi, menerangkan ini. Dia tak sebut nama, tapi lepas pada ceramah tu dia beritahu nama pada saya pun tahu nama dah. Ustaz boleh pergi kecek, kata orang Kelantan. Kecek disebut pada Dr. Qardawi bahawa tindakan itu, tindakan ini mengenai dengan batang tubuh Anwar ni betul. Qardawi tanya balik, lebih kurangnya tanya balik tu, kenal ke saya? Saya tak kenal ke tuan-tuan. Belajar sama-sama belajar di Azhar semua. Cerita panjang, cerita peribadi tak payah saya sebut panjang. Tapi walau bagaimanapun, kewajipan kita orang Islam ialah amru ma'ruf nahi munkar. Di antara munkar ialah reba, zina, robo. Maka kita tetapkan naik kelab tak ada. Dan perempuan semua diminta tutup aurat. Untuk mengurangkan zina, rogo, perempuan jangan tunjuk dia punya kecantikan, wala zina tahun illa ma zahara minha. Tapi kita digalak anak-anak kita perempuan pakai pakaian ready made. Nampak pusat, nampak ketiak, nampak tu, nampak ni. Lepas bila berlaku rogol, sibuk dengan polis. Dia nak jual sangat murah-murah tubuh dia. Ada orang beli, dia marah pula. Rogol-rogol mana beli lah dia. Dia nak jual sangat tubuhmu, pusatmu nampak, ketiakmu nampak, bawah dadamu nampak, aku belilah. Bila kena beli, kena rogol, sibuk dengan polis, sibuk dengan mahkamah. Iyyaka an tabtalla bil ma'i. Nak turun air tapi malah kain malah basah. Mana boleh? Aku dah cakap jangan terjun air, jangan turun air, kain basah. Terjun juga bila basah kain nangis. Ini semua begini para hadirin semua, alhamdulillah. Kita buat di Kelantan sekadar mampu. Kan bimbang takut akhadna bi dzambih. Bimbang takut Allah bertindak kita kena dosa. Jadi oleh yang demikian bila mari tsunami dan kita jadikan tajuk ambil iktibar, memang betul. Masalah sains hanya boleh cerita barang yang telah berlaku. Katalah kita pasang alat di laut Hindi sebagai cerita dalam sahabat 3 hari. Adakah dia boleh sekat tsunami? Kalau tsunami lah pula pagi. Alat dia boleh sekat. Alat yang nak buat ni serupa dengan radar yang kita buat dah. Di Kota Baru ada radar, di Alustar ada radar, di Kuantan ada radar, di mana-mana ada radar. Radar hanya beritahu gelombang angin, air dalam awan. Nak sekat awan daripada hujan tak boleh. Hanya beritahu saja. Kalau berlaku tsunami lah pula, alat tu boleh sekat ke? Tak boleh sekat, cuma hanya beritahu. Dosa ni bila kita buat boleh sekat. Dosa bala yang akan menimpa boleh sekat dengan ibadat kita. Bila kita amru ma'ruf nahi munkar, takwa pada Allah, doa, dia boleh sekat. Bala turun dari langit, Nabi kata akan bertelagah dengan doa daripada bawah. Kita berdoa, kita tolak bala. Bila bala turun dari langit bertemu dengan doa daripada bawah naik ke langit, mana gagah?
Kalau gagah doa, bala lari. Kalau lemah doa, kuat bala tu. Itu doa saja, tak masuk lagi ibadat lain. Kalau amrul ma'ruf kuat, nahyu munkar pun kuat, doa pun kuat, insya-Allah tsunami Allah akan elakkan, insya-Allah. Ada rada, tak ada rada, itu masalah yang kedua. Nak buat rada boleh, buat. Di Amerika sekarang ni, di California khasnya akhir-akhir, Amerika negeri sains, segala alat-alat canggih bagi daripada dia dulu. Tapi adakah dia boleh sekat banjir, pecah ampangan dia, tungusan hitam dia pula. Dia boleh sekat, tak boleh sekat. Cuma dia boleh bertahan, apa ni, boleh mengurang, tak boleh lari lah. Tak tsunami, nak lagi lah banyak. Ini benda-benda kita kena faham bahawa bala-bala begini, apa ni, bencana begini daripada Allah untuk nak mengajar. Ta'dzibil 'asi wa tanbihil ghafili wa ibtila'il mu'minin. Bala bencana ni mari ni ajar orang jahat, nak gerak orang lalai, dan nak tamhis, nak tadrib, nak mengeraskan semangat orang yang iman, orang yang sudah mukmin. Ni tiga fungsi. Nak ajar jahat, nak jahat sangat, mana halal yang mendengarkan, ambil. Satu. Yang keduanya ialah tanbihul ghafilin, untuk menggerak, menyedarkan orang lalai. Dan ketiga yang mari juga bala kepada orang mukmin sendiri, dengan tujuan nak memperkuatkan lagi iman orang mukmin. Dan bila kita tengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada awal nubuwah sampai akhir nubuwah 23 tahun, kita berdepan dengan masalah-masalah, dengan segala bala-bala, dengan segala percubaan, yang sampai apa tersebut ala mata Nasrullah, sampai golongan mereka tungsung, bila lagi Tuhan nak tolong. Kalau macam ini tak turun lagi kan? Itu kuatnya cubaan Allah pada kita. Para hadirin sekalian, saya bersedih tak boleh jawab pantang lagi. Dan mudah-mudahan kesihatan yang saya ada ini tu minta tolong doa panjangkan untuk khidmat kepada Islam, untuk memperorakkan perjuangan Islam. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah